ada bateri. Tak nyala. Tidak. Tidak tidak nyala. Kali tu bungkuk sana. Saya nampak tang bungkuk. Ada soalan. Soalan mau soalan. Awak mention siapa tak? Ada soalan pada Ustaz Adnan. Kita tengok saja. Alhamdulillah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Hadi Ar-Rauf, kita dapat menyambung majlis ta'lim. Kita sambung majlis ta'lim kita baca buku ini berkenaan dengan tazkiyatun nufus. Tapi kita memilih tajuk yang spesifik ya, tajuk yang Melayu kata kita tumpu, tajuk yang kita tumpu. Di bawah tajuk besar tazkiyatun nufus ataupun adabun nufus, peradaban jiwa, kita memilih tajuk tentang yang kita bincang pada kuliah sebelumnya, tentang afatul lisan. Dan kalau kita masih ingat lagi, kita sejenak kembali ke belakang, apakah makna afatul lisan? Iaitu dia merujuk kepada makna kerosakan-kerosakan yang dibawa oleh lisan, lidah kita. Nah, dalam buku ini penulis kita Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qattani, dia akan cuba bagi tahu kepada kita sekurang-kurangnya ada 3 ataupun 4 perkara yang berkaitan dengan afatul lisan. Dan kita akan cuba masuk sedikit demi sedikit insya-Allah. Muqaddimah kita, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan berlindung kepadanya dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini kita panggil dengan nama khutbatul hajah, dan dia merupakan akidah kita.
iaitu kepada Allah kita puji, kepada Allah kita mohon perlindungan, pertolongan, dan kerana Allah kita puji, kepada Allah kita mohon perlindungan, pertolongan, maka perlindungan yang pertama kita minta kepada Allah ialah Allah lindung kita daripada kejelekan jiwa kita dan daripada keburukan amal perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Itu perlindungan yang pertama yang kita minta pada Allah. Pasal itu kita kata, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada saya jiwa yang takwa. Wa zakkiha, cuci dia ya Allah, cuci dia ya Allah, basuh dia ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pentazkiyah, penyuci. Anta waliyuha wa maulaha. Bahagian yang kedua, kita buat kesimpulan daripada khutbatul hajah ini bahawa inilah kita panggil dengan sunnatullah. Sesiapa yang duduk di atas sunnatullah, perjalanan yang Allah tentukan, maka tak ada siapa pun boleh kata dia salah. Iaitu petunjuk itu milik Allah. Kepada siapa Allah bagi petunjuk, maka sebanyak mana orang kata dia tak betul, sebanyak itulah tak betul tu balik pada pihak yang kata dia tak betul. Iaitu barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, petunjuk Allah, inna huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah, iaitu kalamullah, petunjuk Allah, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul itu kalamullah, dan sunnah Rasul itu adalah petunjuk pada Allah. Kita katakan wahyain. Wahyain bermakna dua wahyu. Wahyun, satu wahyu. Wahyain, dua wahyu. Allah bagi kat Nabi dua wahyu. Satu Quran, kita namakan kitab. Sebelum daripada Nabi Muhammad, ada Nabi sebelumnya, mereka dapat kitab. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi itu. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan, ke semua itu kita kata kalamullah. Dalam bahasa macam-macam. Ada yang dalam bahasa Hebrew, ada yang dalam bahasa Suryani, ada yang dalam bahasa Arab, ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf, ada Al-Quran ataupun Furqan. Maka itu janji Allah kepada Nabi Adam AS, iaitu bila diturunkan ke dunia, Allah kata Allah akan bagi pada Adam itu petunjuk. Maka Allah kata faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau dia mendapat petunjuk Allah, maka dia tak perlu rasa takut dan tak perlu rasa sedih. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata, petunjuknya Allah janjikan kepada Adam itu dua. Iaitu pertama, Allah akan turunkan, Allah akan bangkitkan daripada zuriat Adam Rasul. Allah pilih daripada anak cucu Adam. Dan yang kedua, Allah akan bekalkan kepada mereka kalam Allah. Dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Musa bercakap, berkalam dengan Allah. Diberi kepada Musa Taurat, maka Taurat itu adalah kitab Allah dan itu adalah kalamullah. Maka siapa di atas perkara ini, maka tak ada siapa boleh kata dia sesat. Dan siapa yang di luar perkara ini, tak ada siapa boleh kata dia di atas petunjuk, walaupun dia himpun bermacam-macam kalam, bermacam-macam bahasa untuk lindung dia, untuk kala dia, macam dia dapat petunjuk, tapi Allah kata dia tidak dapat petunjuk. Kemudian perkara yang ketiga, inilah kita punya perjalanan. Aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini adalah kita punya hadaf, kita punya tujuan hidup, maksud hidup, kerja, tugasan kita. Iaitu kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya beribadat pada Allah, tidak melakukan sekutu padanya. Dan kita hanya mengambil syariat Nabi Muhammad untuk beribadat pada Allah. Dan kita dalam ibadat pada Allah, kita jadikan Nabi Muhammad satu-satunya contoh kita. Kerana
pada perkataan ini, Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Artinya, Nabi Muhammad telah sampai pada peringkat hamba. Inilah kita kata dengan makna abdun, hamba, merujuk kepada makna ibadah, ubudiyah. Hamba yang menjalankan ibadah dan dia sampai pada peringkat ibadah itu menundukkan dia kepada yang dia ibadahi, ma'bud dia. Ma'bud bermakna Tuhan yang dia ibadahi. Ibadah itu adalah sarana ibadah, benda yang dia ibadahi. Ubudiyah adalah hasil daripada ibadah. Maka Allah memberi isytihar bahawa ini suatu ubudiyah, suatu penghambaan dia kepada Allah dengan ibadah yang betul dan diterima ibadahnya itu sampai pada level ubudiyah, ketundukan yang diterima. Maka siapa yang sampai pada makam itu? Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka tidak ada jalan pada kita nak tiru ibadah orang lain. Tidak ada jalan. Sekali-kali tidak ada jalan. Dan tidak ada jalan kepada kita untuk membuat ibadah. Tidak ada jalan. Kita ingat balik perkataan Imam Darul Hijrah. Dia kata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengaku dalam Islam, siapa yang mengadakan dalam Islam ini satu bid'ah dan dia melihat bid'ah yang dia buat itu hasanah, baik, ketika itu faqad za'ama, dia telah menuduh Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Ini kata Imam Darul Hijrah kerana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka ayat ini telah membikin kepada kita beberapa usul penting. Sehingga dalam hadis Bukhari kata Umar bin Al-Khattab, aku tahu ayat ini turun di mana, pada hari apa, di mana, pas macam mana dia turun, waktu apa, semua aku tahu. Kerana seorang Yahudi berkata pada Umar bin Al-Khattab, kalau ayat ni turun pada kami jadikan hari ayat tu turun sebagai hari raya kami. Tapi pasal apa hampa ni leka dengan ayat ni? Maka Umar terus menjawab, hang tak tahu apa pasal ayat ni, aku tahu daripada A sampai Z pasal ayat ni. Harinya hari Jumaat, tempatnya di bumi Arafah, tragedinya ialah Haji Akbar. Maka ayat ni turun. Sayyidina Umar kata, pertama, ayat ni bagi tahu pada kita Allah telah sempurnakan agama dia. Kita tak perlu campur tangan. Akmal bermakna yang takaran dia cukup. Yang di luar tak payah jemput masuk, yang di dalam tak payah dikurangkan, dikeluarkan. Itu makna akmal. Allah sendiri telah sempurnakan agama dia. Bukan saja akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, Allah sempurnakan agama yang dia akmal tadi menjadi tamam, sehingga dia bertukar menjadi suatu nikmat. Islam menjadi nikmat. Sehingga siapa kata? Imam Abul Aliyah kata, sehingga kan dia kata, aku tak tahu yang mana lebih besar antara satu dengan yang lain, antara Islam dan sunnah. Yang mana besar? Aku tak tahu. Kerana kalau hanya dengan Islam tanpa sunnah, maka aku tak tahu petunjuk apa aku dapat. Maka kerana Islam itu dicampur di dalamnya sunnah, maka aku berada di atas nikmat. Aku tak jadi seperti mana Hururiyah. Hururiyah ini satu kampung yang dipenuhi dengan kumpulan yang mengkafirkan pemerintah ni, siapa dia? Khawarij. Golongan Khawarij. Aisyah kata bila orang tanya Aisyah, bila Aisyah baca hadis, orang tu cakap lebih, Aisyah akan tanya kat dia, adakah hampa ni daripada Hururiyah? Sehingga lain yang dimaksudkan, lain yang dibaca, lain yang hampa faham. Adakah hampa ni daripada
hururiyah, geng-geng balik sana. Kerana sunnah, aku tak jadi hururiyah. Apa Sayyidina Ali kata? Hururiyah ni, mereka kalimatul haq. Mereka selalu bercakap kalimah yang benar. Quran, sunnah, Quran, benar. Tapi wa aradu bihi batil. Tapi selalu mereka memaksudkan kalimah itu dengan maksud yang salah. Maka Allah telah menyelamatkan kita. Kalau banyaklah ayat Quran yang kita silap faham. Maka dengan adanya sunnah, sempurnalah. Itu Imam Ibn Jauzi ceritakan, ada orang baca doa, Allahumma amitna 'alal Islam, dalam apa itu? Talbisul Iblis. Dulu buku ni duk baca di di Ipoh tahu tak? Baitul Sunnah. Lama dah tak pergi pasal nak kona terawang menora tu letih. Taklah letih, kona tu letih sangat, tak seronok. Jadi lama dah tak pergi. Di situ duk baca Talbisul Iblis. Awal-awal muqaddimah Imam Ibn Jauzi cerita tentang seorang salaf. Dalam sebagai riwayat dikatakan itu adalah Imam Ahmad mendengar seorang yang berdoa, Allahumma amitna 'alal Islam. Ya Allah, matikanlah saya di atas Islam. Maka tabi'in ni, maka salaf ni kata, Allahumma amitna 'alas sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas sunnah. Yang tu yang tak ramai orang mati di atasnya. Syekh Nasaruddin Al-Albani menulis kitab Ahkamul Janaiz. Dulu kita duk baca buku ni di DIS. Bab jenazah. Lama dah tak baca. Zaman kegebilangan dululah, muda-muda dulu. Muda-muda dulu tiap hari kitab blank. Mai tua-tua mai tak baca kitab. Kalau balik, tengok balik, Syekh Nasaruddin Al-Albani punya nak cerita kenikmatan sunnah, kepentingan sunnah, sampai dia buka satu bab dalam bab jenazah tu. Kita sebelum mati kena berwasiat pada anak-anak, apabila kita mati, uruskan jenazah kita mengikut cara sunnah. Syekh Nasaruddin buka satu bab. Masa kat Iraq dulu, saya tak kenal lah kitab-kitab ni semua. Agak-agak siapa berkenal dengan saya? Adalah satu hamba Allah ni. Hamba Allah ni lah. Besarlah jasa dia kat saya. Saya tak tahu Syekh Nasaruddin Al-Albani pun saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Tapi saya dengar lah orang beritahu dia ni macam-macam lah. Ustaz lah kata, ada satu sahabat saya daripada orang Johor tak silap, Ustaz Salman Junaid. Ustaz Salman Junaid, dia juga banyak. Masa saya di Iraq tu dia buat master. Dia dengan Ustaz lah master. Banyaklah maktabah dia yang saya cerobohi. Tengok buku-buku dalam maktabah dia. Penuh maktabah dia, kitab-kitab. Bab ni lah dia buka ke saya. Macam mana nak kenal saksiah Syekh Nasaruddin Al-Albani. Dia buka pada saya kitab Ahkamul Janaiz. Dia tak buka macam mana Syekh Nasaruddin bahas mayat. Dia buka bab ni je. Bab berpesan kepada waris anak-anak, kalau kita mati uruskan dengan cara sunnah. Habis dia perkenal bab tu, ada situ ada beberapa hikayat tentang Sa'id bin Musayyab dalam tu kan. Ada riwayat-riwayat. Lepas tu sama Ustaz lah dengan Ustaz Salman kata dengan saya, kalau orang itu jahat ke, orang itu satu orang yang tidak ada di atas petunjuk, agak-agak hati perut dia boleh tak teringat nak pesan last hidup dia mati atas sunnah. Kalau orang ni orang jahat, orang yang tak duduk atas petunjuk Tuhan, agak-agak dia teringat dekat sunnah Nabi dia. Dan yang dia teringat tu adalah last day daripada hidup. Cuba fikir elok. Nak tuduh orang ni sesat. Orang ni sampai buka kitab, di ujung hidup kita, kena ada satu bab berpesan kepada keluarga supaya kalau ayah mati, ikut cara sunnah. Ini pesanan apa dia kata? Cuba buka hati perut sikit. Patut pesanan dia, uruskan jenazah ayah ni diurus ikut khairat kematian.
ikut orang kampung. Siapa hidup bagi mandi mayat, hampa jangan pandai-pandai. Ini kalau setitik ayak tak kena ke tubuh badan ayah, ayah balik junub depan Tuhan. Patut pesanan lagu tu. Tapi ini orang yang kita duk syak dengan akhlak dia, ilmu dia, dia buka satu bab. Tak ada lagi satu perkataan yang agak berbisa, yang ketika itu saya jadi murka. Dia orang cakap, dua orang ni cakap, ni hampa duk baca kitab hampa-hampa lah. Kitab hampa-hampa tu kitab apa? Kitab hampa lah. Hampa buka bab jenazah, hampa tengok ada tak bab macam ni? Ada tak tajuk ni? Tak sekisah buat main kitab yang hang duk baca tu, ada tak tajuk ni? Start cerita kalau dah habis nyawa, nak letak mayat kaki ikut mana, kan? Cari arah kiblat macam mana, lepas tu sampai orang bagi mandi tanah. Ada tak satu bab dalam kitab yang hang duk baca tu berpesan kepada keluarga agar mayat kita mak ayah ni ditajhizkan, diselesaikan ikut cara sunnah. Pesanan ni daripada orang yang jauh dengan Tuhan ke orang yang dekat dengan Tuhan? Lepas tu dia baca kat saya satu ayat daripada surah Al-Isra. Tentang Allah Ta'ala kata, Man kana fi hazihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ni buta mata hati dia, insya-Allah bangkit akhirat pun duk buta mata hati situlah. Saya kena ayat tu, tak boleh tidur pakcik. Saya paksa diri saya dengan tak reti bahasa Arab sangat time tu, tak reti nak baca buku-buku Arab, paksa tengok buku Syekh Nasaruddin Al-Albani bab jenazah tu daripada malam sampai esok pagi. Saya tak tidur. Saya belik satu persatu. Setiap kali belik jumpa hadis, jumpa hukum hakam, jumpa hadis, jumpa hukum hakam. Tengok. Kadang-kadang kita tak terfikir macam mana Allah jaga orang yang duduk atas petunjuk dia. Orang yang duduk atas petunjuk Allah ni Allah jaga. Kadang-kadang kita tak perasan kalimah apa keluar. Kalimahnya Allah suka. Bila kita kata ke orang, kita kata ke anak kita, ayah pesan pada hampa semua, ikutlah Quran, ikutlah sunnah. Kalimah tu Allah benci ke Allah suka? Kalimah ikut kalam dia. Dan orang-orang yang kita buat musuh ni, apa kalimah dia sebenarnya? Suruh ikut dia, suruh ikut masyarakat, suruh ikut siapa-siapa, ataupun suruh ikut Allah dan Rasul. Itu yang dalam surah Fussilat kata, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tentang da'a qawlan, perkataan yang diseru kepada manusia, sebaik-baik perkataan adalah da'a ilallah, ajak manusia kembali pada Allah. Jadi tengok, inilah kita punya kesaksian yang paling dahsyat, iaitu kita akan beribadat kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah, tidak ada sekutu, dan kita akan jadikan Nabi Muhammad satu-satu contoh dalam ibadat. Maka Allah redha dengan Islam, Allah cukupkan nikmat pada Islam, dan Allah di ujung ayat itu Allah kata apa? Allah redha dengan Islam. Maka Imam Malik katalah, siapa yang buat satu bid'ah, bid'ah tu maksud dia apa? Pergi reka jalan. Sedangkan tu ada dah jalan Nabi. Nabi tak reka, kita reka. Nabi ambil dari Tuhan. Siapa reka satu bid'ah, dia tengok bid'ah tu baik, dia telah tuduh Nabi Muhammad khianat dalam bawa risalah. Imam Malik bawa ayat ni. Lepas tu Imam Malik kata sepatah. Dia kata, apa-apa yang tak jadi agama zaman Nabi, maka dia tidak akan jadi agama sampai kiamat. Apa-apa yang disyariatkan zaman Nabi sebagai agama, itulah agama sampai kiamat. Subhanallah. Itulah pegangan kita. Apa lagi kita nak buat? Jadi orang nak kata kita tak betul ke, orang nak kata kita betul ke, itu orang punya pasal. Maka kita kata perhitungan kita di sisi Allah. Kita jalan lah.
Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perkataan haqqa tuqatih merujuk kepada secara literalnya, iaitu kita kerahkan hati perut kita semaksimumnya mampu. Kita berjuang habis-habisan untuk dapat takwa. Bukanlah secara bersantai-santai. Tidak. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kerja kita tu kena ada siapa yang sebut Imam Ibn Khaldun kan dia kata bila kita buat kerja, kita kena ada 3 perkara ni sebagai kita punya ruh kita kan. 3 perkara ni. Satu dia kata ubudiyah, kedua mas'uliyah, ketiga itqan. Siapa kata? Imam Ibn Khaldun. Satu kerja, kita nak capai kerja itu masuk dalam Tuhan nak bagi pahala jadi ibadat. Dia kata nombor 1 sekali, dia kata apa dia? Kena ada faham ubudiyah. Bahawa kita buat kerja itu sebahagian daripada penghambaan kita pada Allah. Masukkan Allah dalam kerja kita. Ihsan. Kita beribadat seperti nampak Allah. Kita kalau nampak Allah, macam mana kita beribadat? Dan kekalkan keyakinan itu. Kita tak nampak Allah, sesungguhnya Allah nampak kita. Untuk kekalkan rasa tu, Allah nampak kita, kita akan jaga fokus. Maka kena tahulah hubungan kerja itu dengan ubudiyah. Yang kedua, mas'uliyah. Mas'uliyah kena tahu kata kerja itu adalah suatu tanggungjawab kita, responsibility kita. Dan yang ketiga, itqan. Itqan ni apa dia? Kita lakukan yang terbaik. 3 perkara ni Ibn Khaldun kata kalau ada, kita akan jumpa dengan hakikat suatu kerja. Kerja kita akan berhasil. Tak kalau kerja kita tak ke mana. Jadi bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bermakna dalam kita berusaha nak dapat haqqa tuqatih, kita kena tahu hubungan takwa dengan ubudiyah, penghambaan kita pada Allah. Dan takwa itu satu mas'uliyah, tanggungjawab kita. Dan ketika kita beri takwa pada Allah, tunjuk takwa kena tunjuk secara itqan. Paling apa? Paling terbaik. Sebab Allah Ta'ala suka melihat hamba dia. Innallaha ahabba iza amila amalan an yutqinahu. Allah suka dengan satu hamba bila satu hamba tu buat satu amalan dalam keadaan an yutqinahu, dengan itqan, dengan penuh kualiti. Allah suka. Jadi kalau kita pisahkan 3 ini, kata Imam Ibn Khaldun, daripada satu kerja kita tak akan jadi comel. Kerja kita tak akan jadi comel. Comel ni bahasa orang Kelantan ke Penang? Hanya orang Kelantan. Kita ada orang Kelantan. Orang Pasir Panjang. Pasir Tumbuh, maaf. Comel, kerja kita tu jadi comel. Comel, cantik kerja kita. Tapi kalau tak ada itqan, tidak ada mas'uliyah, tidak ada ubudiyah, maka kerja kita tu macam, itulah nama dia kerja haba'an manthura. Yang kerja tu tak boleh dibawa ke akhirat, yang kita tak boleh tuai, kita tak boleh jadikan mazra'atul akhirah sebagai kesana. Kita tak boleh ambil hasil di akhirat. Maka itulah pesanan sahabat Nabi
yang Allah sahabat Nabi menyebut tentang haqqa tuqatihi, tentang Allah itu diingati, tidak dilupai, Allah itu disyukuri, tidak dikufuri, Allah itu ditaati, tidak diingkari, untuk mendapat haqqa tuqatih dan untuk mendapat istiqamah pada ujung kalimah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, iaitu Allahumma hfazna alal Islam. Ya Allah, peliharalah kami di atas Islam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matilah kami dengan iman. Bagilah kami bercampur dengan zumratil mu'minin, dengan zumrah, dengan golongan orang-orang yang beriman. Dan firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian daripada diri yang satu. Diri yang satu itu adalah Nabi Adam. Dan darinya Allah menciptakan istrinya, Hawa. Dan dari keduanya, Adam dan Hawa, Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kalian meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Tengok ikhwan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, sungguh Allah bagi pada dia faza, kemenangan, fauzan azima. Kemenangan itu bukan kemenangan biasa, tapi aziman. Kejayaan bukan kejayaan biasa, tapi aziman, yang sangat besar, gilang gemilang, yang menyeronokkan hati dia di akhirat nanti. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, sedangkan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Yang ni satu benda yang kalau Allah bagi pada kita umur seperti Nabi Nuh alaihi salam pun 950 tahun, belum tentu kita boleh bawa manusia ke sini. Inilah masalah dia. Nak bagi tahu pada orang, sebaik-baik petunjuk Muhammad, sebaik-baik kalam Allah, semua orang tak tolak. Tak ada masalah kita di situ. Semua terima. Tapi sebaik-baik petunjuk ni, petunjuk Muhammad, ini masalah. Nak cakap apa ke orang? Kata amalan kita kena ikut Nabi Muhammad. Sembahyang, puasa, zikir, sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua kena ikut Nabi Muhammad. Esok kita nak raya. Kita nak raya kan? Kita nak raya haji. Masa kita nak sembahyang raya, pasal apa kita tak azan, pasal apa kita tak qamat? Sedangkan itu adalah sembahyang. Itu adalah sembahyang di siang hari. Dan pattern sembahyang tu macam sembahyang Jumaat. Cuma bezanya Jumaat khutbah dulu. Rayanya khutbah kemudian. Kenapa kita tak azan macam azan Jumaat? Dan kenapa kita tak qamat? Satu soalan tu saja kita minta umat jawab.
Tentu dia akan jawab, sebab Nabi tak ajak. Kenapa Jumaat ada azan? Sebab Nabi ajak lagu tu. Yalah, kalau Nabi tak ajak raya azan, raya kamat, salahkah kita nak azan dan kamat? Sedangkan azan dan kamat tu bukan benda salah pun. Bila kita azan, apa dalam riwayat Bukhari kata, setan lari terkentut-kentut. Dia burak, kan? Bunyi keluar. Bila habis azan, kita kamat. Bila habis azan, dekat-dekat nak kamat, dia main kacau pula. Bila kita kamat, dia lari pula. Kan bagus? Kan bagus kita azan kamat sebelum raya, sebelum nak semayang. Tapi pasal apa tak ada orang azan kamat raya? Sebab Nabi kata, semayang raya ni tak ada azan, tidak ada kamat. Kenapa kita boleh patuh? Sama juga semayang tarawih. Nabi tak ajak selawat tengah-tengah tu, kita dah tak boleh patuh. Kita pula kata tak salah pun. Hak tadi kita kata Nabi ajak lagu tu. Aku tak buat pasal Nabi tak ajak. Yang ni pula pun Nabi tak buat. Tapi kita pergi buat pula. Kita redah. Sama juga. Pasal apa? Jadi kekeliruan begitu. Itulah nak fahamkan orang. Sebab kita ni sentiasa ada ilham-ilham yang fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada fujur, ilham-ilham hawa nafsu, syaitan. Maka tengoklah ikhwan, nak fahamkan orang, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Bila mati tak perlu duk buat kenuri-kenuri, arwah-arwah ni semua. Cukuplah didik anak pinak berdoa sampai doa tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Inilah. Dan nak beritahu pada orang yang kita duk reka-reka beramal tak ikut cara Nabi Muhammad ni, dia satu rekaan yang tak benar. Orang Kelantan kata bergeger dunia. Bergeger. Dunia jadi macam nak perang. Nak perang. Subhanallah. Tidak diragukan lagi bahawa Allah telah memberi nikmat yang besar kepada manusia. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar setelah nikmat hidayah memeluk Islam adalah kenikmatan berupa kemampuan berbicara dengan menggunakan lisan. Oh, ni satu nikmat rupanya. Lisan adalah laksana sebuah pedang bermata dua. Lisan bisa dipergunakan untuk bertakwa pada Allah seperti membaca Al-Quran, mengajak untuk menjalankan kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar, serta menolong orang-orang yang diinaya. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang diperintahkan kepada setiap Muslim dan merupakan realisasi syukur kepada Allah. Rupanya boleh bercakap ni satu nikmat. Itunya Allah Ta'ala kata pada kita, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati. Allah muliakan anak cucu Adam. Di mana Allah muliakan anak cucu Adam? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkat depa ni di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat tayyibat. Kami bagi rezeki pada anak cucu Adam ni, rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Anak cucu Adam ni mendapat kelebihan berbanding makhluk lain. Salah satunya nikmat apa Tuhan bagi pada kita, ikhwan? Tuhan bagi kepada kita nikmat apa? Kita ada bahasa, an-nutqu wal kalam wal khat, kata Qurtubi. Kita ada bahasa, kita boleh bercakap, dan kita ada tulisan. Dan bahasa kita dipaham. Binatang tak ada tulisan, binatang tak ada khat. Dan binatang pun dia tak ada bahasa yang menunjukkan dia mulia. Jin pun demikian. Saya pernah dengar jin cakap boleh. Sekali saya dengar jin cakap. Bukan dengar jin betul itu, dengar jin betul itu. Dia kemasukan. Bukan, dia budak. Dia duduk bersembang dengan kawan dia.
Tapi tak nampak kawan dia. Dia cakap macam bahasa Jerman. Dia lebih kurang umur 6 tahun. Mak ayah dia bawa mai jumpa saya. Dia pun ingat saya ni terror, tak mana boleh jampi ayam. Betul tu. Minta tolong buat jampi. Lepas tu dia kata, saya tengok dia kata. Dalam rumah saya, dia duduk, dia langut-langut naik ke atas tu, dia pandang sebelah penjuru angle. Dia lari pergi ke angle tu, dia tengok naik ke atas, dia bercakap dengan satu bahasa yang saya tak pernah dengar. Saya ingat Jerman lah kot. Kurang. Masa tu saya tak kenal master lagi. Master kan duduk Jerman. Tak kalau saya boleh tanya kat master. Bahasa yang tidak dapat difahami. Tak dapat difahami. Jadi Allah bagi pada kita ni sesuatu yang bahasa mulia. Allah muliakan kita manusia laki-laki, kata Imam Qurtubi, dimuliakan anak Adam dengan janggut laki-laki. Dan dimuliakan perempuan dengan apa? Dengan zawaib. Perempuan ada zawaib, rambut. Yang dia ada anak rambut, pi ke belakang. Itu kemuliaan Allah kepada wanita. Cuba bayang wanita botak. Ataupun perempuan kena penyakit laki-laki. Tengah tak ada rambut, tepi-tepi ada rambut. Kita kahwin-kahwin dengan dia, dia buka-buka tudung, Allah cermin. Cermin semua. Kalau jantan lagu tu, perempuan tak bersungut, betul tak? Tapi kalau perempuan lagu tu, cantik-cantik, comel lote, orang Kelantan, comel lote. Pasal luar kuliah Ustaz Nan duk ajak saya pasal Kelantan. Bukan saya pasal Kelantan, macam-macam Ustaz Nan ajak saya. Dia kata, yang borok semua kat aku, Kita tahu laki-laki kalau botak is normal, tapi kalau perempuan botak, dia tak normal. Maka kata Imam Qurtubi, Allah muliakan an-nisa bizawaib, dengan rambut yang tumbuh. Allah benarkan wanita ni, kadang-kadang rambut dia pendek, tapi dia ada rambut, dia tak kena botak macam orang jantan. Dan Allah pun tak akan ilham pada dia nak pergi botak. Kalau dia pergi botak, dia bermakna dia ni satu macam punya, dia ni alamak. Kata dia, lisan juga bisa dipergunakan untuk mengikuti kehendak syaitan, seperti dipergunakan memecah belah kaum muslimin, berdusta, bersaksi palsu, mengumpat, mengadu domba, melanggar kehormatan orang lain, perbuatan-perbuatan lainnya yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi setiap kaum muslimin dan sekaligus pula merupakan wujud pengingkaran terhadap nikmat yang besar ini. Itu ikhwan, yang kita duk baca ni ikhwan hanya mukadimah penulis saja. Kita tak masuk apa-apa tajuk lagi, mukadimah dia saja. Sajalah saya baca untuk mengambil keberkatan. InsyaAllah panjang umur ikhwan, kita akan sambung lagi pada tajuk kita, bab yang pertama, mengunjing dan mengadu domba. InsyaAllah. Saya tidak mahu apa-apa soalan. Tak mahu soalan. Tak boleh jawab orang bang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.